Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Menjadi seorang wanita itu kadangkala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh syarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri. Kekasih Hari Senja. Namaku Nur Laila. Umurku 33 tahun. Isteri kepada suamiku yang tercinta, Hilman. Perkahwinan kami terbina sewaktu aku berusia 26 tahun. Saat itu, aku sedang kerja berempas pulas membina asas kerjaya dalam bidang marketing. Aku bekerja di sebuah company yang menghasilkan tas tangan cantik jenama tempatan. Dalam masa sama, mengeksport juga jenama tas tangan antarabangsa. Ya, sewaktu aku bernikah dengan Hilman pada bulan September 7 tahun yang lalu, aku hanyalah pekerja biasa. Aku tak bertaraf eksekutif pun. Waktu melangkah masuk ke company fashion itu, aku hanyalah seorang pelatih. Aku hanya intern. Sebab tu jangan hairan kalau aku selalu jadi budak suruhan di pejabat. Kalau mereka mahu bersarapan di bilik meeting, akulah yang terpaksa merebut nasi lemak daun pisang dengan kuih muih untuk dibungkus. Nak buat apa? Akulah yang berlari membawanya naik ke bilik meeting. Kalau mereka mahu kopi panas, akulah juga tukang pancur di pantry. Kalau mereka nak buat produk syuting, aku jugalah tukang booking studio. Aku jugalah tukang booking juru foto. Malah, aku juga tukang sediakan prop. Pokok pangkalnya, semua aku yang buat. Selepas tamat internship, aku memohon kerja di company yang sama, lalu diterima dengan taraf non-eksekutif. Aku bermula dengan gaji RM1,100. Cukuplah nak bayar sewa bilik, bayar duit taksi ke pejabat dan makan minum ala kadar. Tak lama selepas itu, aku berkenalan dengan Hilman kerana kami bekerja di dalam bangunan yang sama. Aku kerja di tingkat 10, Hilman pula di tingkat 9, bekerja sebagai jurutera perunding. Kami selalu terserempak di dalam lift yang sama. Kadang-kadang, tangan kami hampir bersilang pangkah. Aku ribut nak tekan butang nombor 10, dia pula sibuk nak tekan butang nombor 9. Lama-kelamaan, kami bertukar nombor telefon. Lama-kelamaan juga, kami mula makan tengah hari bersama-sama di restoran Alhambra, tempat aku selalu bungkus sarapan pagi sewaktu jadi intern dulu. Hilman memang lelaki yang budiman. Sewaktu temu janji makan tengah hari yang ketiga di restoran Alhambra, dia bertanya kepadaku, "Nur Laila, sudikah kau menjadi isteriku?" Aku tergumam. Tanpa semena-mena, aku cepat saja mengangguk. Kemudian Hilman bertanya lagi, "Kalau kau berkahwin denganku, Nur Laila, sudikah kau tinggal serumah dengan seorang perempuan tua, renta yang nyanyuk? Sudikah kau menjaganya bersama-samaku, Laila?" Alamak, aku tergamam dan tergumam kali ini. Yang terdetik di fikiranku waktu itu, mampukah aku menjaga orang tua? Dahlah tua. Allah, nyanyuk pula. Sedangkan nak bela anak kucing kat rumah mak dan abah pun, nak beri makan dan minum pun, aku malas. Aku tak pernah ambil peduli. Ini kan pula nak menjaga seorang manusia. Boleh. InsyaAllah boleh, Hilman. Terpancut suaraku, berjanji sesungguhnya tanpa sempat menimbang-nimbang, apatah lagi berfikir panjang. Jadi begitulah janjiku yang sembrono. Kami segera bernikah. Aku berpindah masuk ke rumah teres 2 tingkat sederhana milik Hilman yang terletak di ibu kota. Kehidupan sebagai pengantin baru rupanya tidaklah seindah yang aku angan-angankan. Mungkin kerana hadirnya orang ketiga di dalam rumah kami. Dia adalah Mak Siti, ibu Hilman yang hampir 90 tahun usianya. Rupanya sudah bertahun-tahun Hilman menjaga Mak Siti semenjak Mak Siti mengalami demensia, jatuh nyanyuk dan tak mampu mengurus dirinya. Kepada Hilman aku pernah bertanya, kenapa tidak dia bergile-gile saja jaga Mak Siti dengan 2 orang kakaknya yang bekerja di KL? Kenapa hanya Hilman seorang yang mahu memikul beban? Apabila aku ajukan persoalan itu, Hilman selalu menjawab, "Kakak-kakakku sibuk
Biarlah aku yang mengambil tanggungjawab ini, menjaga kebajikannya. Apalah salah, bukannya susah. Mendengarnya, aku diam. Apabila Emma, anak sulung kami lahir, kewangan kami suami isteri bertambah kukuh. Maka kami pun menggajikan seorang pembantu rumah untuk menjaga Emma dan sambil-sambil itu menjaga juga makan minum Mak Siti. Tapi Hirman tetap mencari masa untuk menjaga sendiri Mak Siti. Sudah beberapa kali dia menderu mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan. Setiap kali nyanyuk Mak Siti menjadi-jadi. Ya, kadang-kadang Mak Siti makan makanan kucing yang diletakkan di dalam bekas makanan kucing di dapur. Kadang-kadang tu juga Mak Siti siram air kopi panas pada sofa empukku di kamar tamu. Dan kadang-kadang Mak Siti mengetuk kepalaku dengan senduk kayu sewaktu dia mendekatiku yang sedang ralit membantu bibi memasak. Berlaku juga kadang-kadang Mak Siti mengambil najisnya sendiri daripada lampin pakai buang yang sedang dipakainya, lalu disapu-sapu, dikesat-kesat pada langsir sifon rendaku yang berbuai-buai di tepi pintu gelongsor kaca, seolah-olah sebuah karya Picasso yang cukup abstrak. Lalu kepada Hirman ku suarakan sekali lagi antara rasa marah, rasa bengang, geram dan sabar yang kian menipis. Kenapa kakak ipar you tak mau ambil mak hujung minggu ni? Kesianlah you. Kesian bibi. Penat tengok mak tu. Aku berbahasa basi seboleh mungkin tak mau mengecilkan hati suamiku. Dan setiap kali Hirman ku tanyakan soalan itu, suamiku pasti menjawab, "Wahai Nur Laila isteriku, dalam diri setiap orang tua kita ada nilai jihad. Maka berbakti kepada ibu bapa samalah nilainya dengan pahala jihad. Aku mahu terus istiqamah menjaga emak. Semoga nanti anak-anak kita juga tak berkira untuk menjaga kita apabila kita berdua sudah tua renta dan nyanyuk seperti emak." Mendengar jawapan suamiku itu membuat aku terdiam dan tergumam sekali lagi. Maka kami tiga beranak pun meneruskan kehidupan bersama Mak Siti yang demensia. Ya, aku sebagai satu-satunya menantu perempuan Mak Siti selalulah memujuk hati ni supaya aku terus bersabar, supaya aku terus menerima ujian yang Allah datangkan kepadaku melalui seorang ibu mertua. Lalu pada suatu hari, sewaktu aku terburu-buru mau pergi ke pejabat sebab sudah terlambat, aku dengan segera menghidupkan enjin keretaku di garaj. Kakiku menekan minyak kereta perlahan-lahan, tapi fikiran aku serabut memikirkan PowerPoint yang perlu aku present kepada ahli lembaga pengarah pagi ini. Tapi entah kenapa, tanganku lancar saja menolak gear reverse. Lalu mengundurlah keretaku ke belakang, mengaum seperti harimau lapar. Saat itu yang ku dengar adalah jeritan bibi yang paling nyaring. Aku segera mematikan enjin lalu keluar dari kereta. Ya Allah, ya Allah. Aku meluru ke arah Emma yang telah terjelepuk lembik. Emma menangis sekuat-kuatnya. Emma menggigil-gigil. Emma meronta-ronta keluar dari pelukan Mak Siti yang sudah pun terkulai. Mak Siti terbaring betul-betul di belakang keretaku. Sewaktu aku memangku Mak Siti yang sudah kaku, Hilman berlari turun dari tangga kerana terdengar teriakan bibi. Hilman memeluk Mak Siti lalu mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lantas mencium-cium Mak Siti. Hilman mencium Mak Siti di dahinya, di ubun-ubunnya, di matanya, di hidungnya, lalu mengucup tangan Mak Siti berkali-kali. Saat itu aku pasrah menunggu tangan sasa Hilman mendobrak pipiku. Hilman berpaling kepadaku dengan mata yang merah berair, berkaca-kaca, lalu berkata, "Aku tahu kau tidak sengaja, Laila.
Aku tahu kau tidak sengaja, Laila. Apa jua dosamu kepadaku dan apa jua dosamu kepada emakku, wahai Nur Laila, isteriku. Aku ampunkan. Lalu Hilman memeluk, menenangkan, mengesat air mataku yang bercucuran bagaikan air hujan. Petang itu selepas solat asar, Mak Siti dikebumikan. 2 orang kakak Hilman yang datang memberikan penghormatan terakhir berteriak-teriak, bertangis-tangis, berdrama, bagaikan mereka lah manusia paling sedih di muka bumi. Tetapi suamiku Hilman, ternyata dia adik yang tersangat baik. Tidak sekalipun dia cuba memulangkan paku buah keras kepada 2 kakaknya itu. Sebaliknya, Hilman meminta mereka bersabar, beristighfar dan bersedekah surah Al-Fatihah buat Mak Siti. Daripada Bibi dan Hilman, akhirnya baru ku ketahui bahawa Mak Siti yang tua renta itu amat menyayangiku meski tidak pernah terlafaz. Kata Bibi, sudah 6 kali Ramadan Mak Siti membasuhkan kain telekungku tanpa pengetahuanku. Mak Siti bilang, Bu, biar telekung Laila wangi bila pergi masjid nanti, cerita Bibi. Kata Bibi lagi, setiap bulan pasti sekali Mak Siti akan mencuri sejadahku dari kamar tidur sewaktu aku pergi kerja. Aku nak jemur bawah matahari, biar tak berhabuk, biar tak hapak. Kalau tak, Laila batuk-batuk nanti, cerita Bibi lagi. Tambah Bibi lagi, setiap kali sebelum subuh menjelang, Mak Siti akan datang ke pintu kamar tidur kami. Tapi sebelum sempat dia menggegar atau mengetuk pintu kamar tidur kami, Bibi akan mengusir Mak Siti secara baik, memintanya supaya masuk ke biliknya semula. Aku nak kejutkan Laila. Aku takut dia terlepas solat subuh. Begitulah Mak Siti menceceh-ceceh. Demikianlah perkara-perkara kecil paling mulia yang seorang wanita tua renta lagi nyanyuk telah lakukan buat menantu yang tidak pernah dilafazkan sayang, kerana dia telah pun terlupa yang mana gula, yang mana garam, yang mana cinta, yang mana dendam. Mulai hari itu, aku berjanji kepada diriku bahawa anak anda kami, Emma Alicia, akan kami didik dan asuh sebaik-baiknya. Sebagaimana Mak Siti telah mendidik dan mengasuh suamiku Hilman supaya kaya dengan rasa cinta, kasih dan kasihan. Ya, sesungguhnya hikmah dan teladan yang dapat kita ambil daripada kisah ini amat besar. Ingatlah, tanggungjawab seorang menantu terhadap ibu bapa mertuanya adalah sama seperti tanggungjawab si anak itu terhadap ibu bapanya sendiri. Islam meletakkan martabat yang tertinggi terhadap para ibu, ibu mertua, bapa dan bapa mertua. Mengabaikan salah seorang daripada mertua seolah-olah mengabaikan ibu bapa sendiri. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menziarahi kedua-dua orang tuanya, maka Allah mencatatkan untuknya setiap langkahnya dengan 100 kebaikan dan menghapuskan 100 kejahatan serta mengangkat untuknya untuk 100 darjat. Apabila dia duduk di hadapan kedua-dua orang tuanya serta bercakap perkataan yang baik, maka kelak pada hari kiamat Allah Ta'ala akan berikan kepadanya nur cahaya yang memancar di hadapannya. Apabila dia kembali dari ziarahnya itu, maka kembalilah dia dengan mendapat keampunan. Hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Zar Al-Ghifari. Semoga dengan izin Allah, hikmah kisah ini terus subur dalam sanubari kita.